Orang yang dia hari tu cerit-berit, perut mulas, makan julap, tak kira lah dia makan apa pun. Tapi kalau menyebabkan dia sampai cerit-berit, kadang-kadang dia rasa kentut. Tapi keluar, kuning yang meleleh. Kan? Ketika itu haram. Pendapat yang cakap tak boleh. Bahkan ada pendapat yang kata haram untuk dia pergi ke masjid pada ketika itu. So, selagi mana imam belum bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika itu masih lagi sah mandi solat istisqa. Tapi kalau siap-siap mandi, imam pun bagi salam, kira dapat tak sunat tadi? Tetap dapat. Cuma lagi tak dapat jemaah lah. Nah, jemaah dengan imam tadi tak dapat lah. Imam dah bagi salam. So, buatlah jemaah lain ataupun solatlah seorang diri. Tak ada masalah. Seterusnya yang ketiga, mandi untuk solat sunat gerhana bulan ataupun solat sunat gerhana matahari. Sebelum kita nak mendirikan solat sunat gerhana, tak kiralah gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ketika itu boleh kita mandi sunat. Waktunya sama macam istisqa tadi. Sama macam istisqa. Sebelum nak solat, mandi dulu. Kalau yang berjemaah, selagi mana Tok Imam, Tok Khatib belum bagi salam, ketika itu masih lagi boleh mandi. Mandi dan kejar untuk solat dengan imam. Seterusnya, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, mandi setelah memandikan jenazah. Kita mandikan jenazah. Ustaz dah ada pengalaman memandikan jenazah. Kan? Dah beberapa kali Ustaz memandikan jenazah. Antaranya, jenazah ayah Ustaz sendiri. Ayah Ustaz meninggal, Ustaz yang mandikan. Kita kena ada azam. Azam dalam hati, ya Allah, ayah aku mati, mak aku mati, aku urus. Aku yang kena urus. Sebab aku anak, aku bertanggungjawab. Aku bertanggungjawab terhadap ayah aku. Dan mudah-mudahan nanti bila aku mati, anak aku urus. Kita nak siapa lagi urus? Mestilah kita nak anak kita. Jadi kalaulah ada apa-apa aib pada diri kita ketika itu, kalau anak yang mandikan, insya-Allah tak keluar pada mulut orang lain, tak keluar. Anak dia akan simpan, sebab itu aib keluarga dia. Dia akan diam, dia akan simpan aib tadi. Kita tak tahu kita mati nanti dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Tapi kita doakanlah mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kematian yang baik, husnul khatimah. Tapi kalau kita tak dapat kematian yang baik, biarlah yang tak baik itu ahli keluarga kita yang nampak. Orang lain tak nampak. Sebab bila mana ahli keluarga yang nampak, aib tadi terpelihara. Cukuplah Allah SWT tutup aib tadi daripada orang ramai. Cukup didedahkan kepada ahli keluarga kita sendiri sebagai keinsafan untuk dia. Insaf untuk dia, dan dia boleh banyak-banyakkan doa untuk kita nanti. Sebab Nabi SAW sebut 3 amalan yang tak putus. 3 amalan yang tak putus bila mana anak Adam itu mati, apa dia? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Selagi mana ilmu yang diajarkan itu diguna pakai, selagi itulah dia mendapat pahalanya. Pahala itu mengalir. Amalan itu tak putus. Macam hari ni Ustaz mengajar kamu berkenaan tentang mandi wajib ini. Kan kamu gunakan, kamu amalkan. Jadi selagi mana kamu amalkan, insya-Allah berterusan untuk diri Ustaz. Sekalipun selepas Ustaz mati. Yang kedua apa? Sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir. Sedekah yang terus mengalir. Sedekah yang digunakan. Kita bagi sedekah untuk pembinaan madrasah ni sebagai contoh. So, selagi mana madrasah ini digunakan untuk tujuan pengajian tahfiz ini, ataupun apa-apa pengajian tafaqquh fiddin, maka akan dapat pahalanya kepada orang yang memberi sedekah tadi. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ni yang Ustaz cerita tadi, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh tak putus. Yakinlah doa anak yang soleh tak putus. Sebab tu orang dulu kejar nak anak ramai. Kejar nak anak ramai sebab apa? Sebab anak ni yang pertama kebanggaan. Yang kedua boleh tolong dia masa dia hidup susah. Jadi nak hidup senang macam mana? Anak ramai-ramai, boleh ramai-ramai pergi kerja. Ramai pergi kerja, dapat hasil banyak. Kemudian
senang dekat akhirat juga, senang dalam kubur juga sebab ramai yang doakan dia. Kan? Kurang-kurang kalau anak seorang tiba-tiba yang seorang itu lupalah. Tapi kalau anak 10, seorang lupa, ada 9 lagi yang doakan. Dua orang lupa, ada 8 lagi yang doakan. Kan seronok. Ni doa anak soleh tak putus. Doa anak soleh tak putus. Okey. So, mandi yang tadi yang kelima, mandi setelah memandikan jenazah. So lepas kita mandikan jenazah, kita mandilah, mandi sunat. Seterusnya yang keenam, mandi orang kafir apabila masuk Islam. Mandi orang kafir bila masuk Islam, bila mana dia mengucap saja syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahaja aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka selepas itu dia balik rumah, sunat ke atas dia untuk mandi. Sunat dia untuk mandi. Jika dia berhadas besar sebelum masuk Islam, pendapat muktamad mengatakan wajib untuk dia mandi kalau dia berhadas. Tapi kalau dia tak berhadas, maka sunat. Tapi ghalibnya berhadas lah. Ghalibnya berhadas. Kan tambah pula kalau orang tu katakanlah dia Cina. Dia dah kahwin, dah ada anak 6 orang sebagai contoh. Dah 6 orang, confirm lah dia dah jimat isteri dia. Kan jimat tadi termasuk dalam perkara yang mewajibkan mandi. Maka lepas dia masuk Islam, wajib dia untuk mandi. Mandi wajib. Wajib untuk mandi wajib. Qil untuk kaul yang dhaif mengatakan tidak perlu mandi kerana ia gugur dengan sendirinya apabila masuk Islam. Walau bagaimanapun ada pandangan yang mengatakan tak wajib, cukup mandi sunat. Tapi pandangan itu lemah. Pandangan yang kuat kata wajib untuk dia mandi. So lepas dia konsep tu tak haram. Yang haramnya adalah pendedahan aurat itu. Kalau memang konsep nasyid tak ada masalah. Kalau ada yang mendedahkan aurat, kemudian ada pula pencampuran ikhtilat lelaki dan perempuan yang tak terjaga, ketika itu yang jatuh haram. Jadi tak boleh lah. Jadi apa sahaja majlis-majlis yang baik boleh sunat untuk kita mandi. Seterusnya perhatian, keadaan yang dimaafkan untuk tidak ke masjid pada hari Jumaat. Dia cerita. Orang yang berpenyakit perut selalu memulas dan mengeluarkan najis apabila sakit. Apa orang cik berit lah benda cerita. Selalu memulas dan mengeluarkan najis apabila sakit, tidak boleh. Ada pendapat yang kata haram untuk dia pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Kerana dia khawatiri najisnya nanti akan mengotori masjid dan mengganggu para jemaah. Dia dianggap sebagai orang yang sakit dan dibolehkan untuk menghadiri solat Jumaat. Jadi ada bab khusus bincang berkenaan tentang kehadiran orang pergi sembahyang Jumaat. So, orang yang dia hari tu cik berit, perut mulas, makan julap, tak kira lah dia makan apa pun. Tapi kalau menyebabkan dia sampai cerit berit, kadang-kadang dia rasa kentut. Tapi keluar, kuning yang meleleh. Kan? Ketika itu haram. Pendapat yang cakap tak boleh. Bahkan ada pendapat yang kata haram untuk dia pergi ke masjid pada ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi selesai 17 perkara ditambah lagi dengan 4 perkara, total ada 21. 21 perkara berkenaan tentang mandi-mandi sunat. Bahkan suka untuk usah ulang, apa yang membezakan perkara adat dengan ibadat ini hanyalah niat. Kita niatkanlah saja setiap kali kita nak mandi, kita niatkan lillahi ta'ala, maka ketika itu kita akan beroleh pahala. Jadi tak kisahlah mandi hari apa pun, mandi dalam keadaan apa pun, kita akan dapat pahala kerana niatnya lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan sembang pula berkenaan tentang syarat sah wuduk. Sebelum ni kita dah sembang berkenaan Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko terbaik.